Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita sambung belajar bab yang ketiga, Matematik KSSM tingkatan 4, penakkulan logik bahagian yang pertama. Dalam video bahagian yang pertama ini, kita akan belajar 3 standard pembelajaran. Yang pertama, menerangkan maksud pernyataan dan seterusnya menentukan nilai kebenaran bagi suatu pernyataan. Yang kedua, menafikan suatu pernyataan. Dan yang ketiga, menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk. Kita lihat dahulu apakah maksud pernyataan dan nilai kebenaran bagi suatu pernyataan. Pernyataan ialah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, sama ada benar atau palsu tetapi bukan kedua-duanya. Ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah bukan pernyataan kerana ayat ini tidak dapat ditentukan kebenarannya. Okay, sebagai contoh, perbualan di dalam kelas ini, Cik Guru bertanya murid-murid berapakah bucu bagi sebuah kubat. Ini merupakan ayat tanya. Jadi ayat tanya bukanlah suatu pernyataan. Jadi murid yang pertama menjawab sebuah kuboid mempunyai 8 bucu. Jadi ayat ini kita boleh tentukan nilai kebenarannya. Jadi ini merupakan pernyataan. Okay, murid yang kedua juga menjawab sebuah kuboid mempunyai 12 bucu. Jadi kita boleh menjawab benar atau palsu. Ayat ini merupakan suatu pernyataan. Contoh soalan, tentukan sama ada ayat-ayat di bawah ialah pernyataan atau bukan pernyataan. Berikan justifikasi anda. A, tolong hantar buku kerja. Ini merupakan ayat arahan, jadi bukan pernyataan kerana tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. B, Menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Ini merupakan satu pernyataan kerana kita boleh tentukan ianya benar atau palsu. So, dalam kes ini, ayat ini adalah benar. Untuk soalan C, bagaimanakah anda datang ke sekolah? Oleh kerana ini merupakan ayat tanya, maka ia adalah bukan pernyataan. D, X tambah 3 sama dengan 5. Oleh kerana kita tidak tahu apakah nilai X, kita tidak boleh membuat keputusan sama ada benar atau palsu. Jadi ianya adalah bukan pernyataan. Dan akhir sekali, E, negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Jadi oleh kerana kita boleh menjawab benar atau palsu, ianya adalah pernyataan. Dan pernyataan ini adalah pernyataan palsu. Bagi suatu pernyataan yang menggunakan pengkuantiti semua dan juga sebilangan, ia membawa maksud yang berbeza. Jadi untuk pengkuantiti semua bermaksud setiap objek atau semua kes memenuhi syarat tertentu. Untuk sebilangan pula bermaksud beberapa dan tidak semestinya setiap objek ataupun sebahagian sahaja yang memenuhi syarat tertentu. Contoh soalan, tentukan sama ada pernyataan matematik di bawah benar atau palsu. Sekiranya palsu, buktikan. Semua poligon mempunyai perpenjuru. Poligon bermula dengan segi 3, segi 4, sisi 4, sisi 5 dan seterusnya. Jadi untuk sisi 4 ada perpenjuru iaitu bucu ke bucu. Untuk kes segi 3 tidak mempunyai perpenjuru. Jadi penyataannya adalah palsu. Kenapa? Segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Okey, B, sebilangan nombor kuasa 2 sempurna adalah nombor bulat. Pernyataan ini adalah palsu kerana semua nombor kuasa 2 sempurna merupakan nombor bulat. Contohnya 1 kuasa 2 bersamaan 1, 2 kuasa 2 bersamaan dengan 4, 3 kuasa 2 bersamaan dengan 9. Jadi ini semua adalah nombor kuasa 2 sempurna, semuanya adalah nombor bulat. Jadi untuk kes B, ianya adalah palsu kerana di sini ditulis sebilangan. Sepatutnya adalah semua.
Untuk C, semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Jadi, nombor genap ialah 2, 4, 6, 8 dan 10. Jadi, semua nombor genap ini di dalamnya faktornya ialah 2. Okey, 4 faktornya ada 2, 6 juga ada 2, 4 ada 2, ada sifir 2. 10 juga ada sifir 2. Jadi oleh kerana 2 ini merupakan faktor perdana, jadi kita katakan semua nombor genap mempunyai faktor perdana iaitu nombor 2. Jadi pernyataan ini adalah benar. Okey, yang D, sebilangan garis lurus memintas paksi Y. Jadi ini adalah benar. Okey, untuk graf kes garis lurus di sini ia tidak memintas paksi Y. Jadi untuk garis lurus yang lain dalam kes ini memintas paksi Y. Jadi sebilangan sahaja yang memintas paksi Y. Jadi di pernyataannya adalah benar. Soalan latihan daripada buku teks muka surat 58, tentukan sama ada ayat-ayat di bawah pernyataan atau bukan pernyataan. Yang pertama, marilah kita pergi bermain di padang. Ini adalah bukan pernyataan kerana tidak dapat ditentukan benar atau palsu. B, Malaysia terletak di benua Asia. Ini adalah pernyataan, kita boleh jawab ianya adalah benar. Adakah 3 tambah 2 sama dengan 8? Oleh kerana ini ialah nak tanya, ayat tanya, jadi ia adalah bukan pernyataan. Okay, yang berikutnya, D, X tambah 3 lebih besar daripada X tolak 8. Oleh kerana kita tidak dapat menentukan apakah nilai X, jadi tidak boleh menyatakan ianya benar atau palsu, ini bukan pernyataan. Dan E pula, 3X tambah 5 bersamaan dengan negatif 7. Oleh kerana X tidak diketahui, jadi kita tidak boleh menjawab adakah ianya benar atau palsu, jadi ini bukan pernyataan. Untuk soalan nombor 3, tentukan sama ada pernyataan di bawah benar atau palsu. Semua segi 4 mempunyai sudut tepat. Segi 4 mempunyai sudut tepat. Okey, bukan semua sisi 4 mempunyai sudut tepat. Jadi sebagai contoh, ini ialah sisi 4. Jadi tidak semestinya buku ini merupakan bersudut tepat. Jadi ini adalah palsu. Hanya sebilangan sahaja yang mempunyai sudut tepat. B, sebilangan rhombus mempunyai 4 sisi yang sama. Bila disebut rhombus, bermaksud semua sisinya adalah sama panjang. Jadi semua rhombus mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Oleh kerana di sini diberi sebilangan, jadi pernyataan ini adalah palsu. Okey, soalan C, semua segitiga mempunyai sisi yang sama panjang. Segitiga ada banyak jenis asalkan ada 3 sisi. Dan tidak semestinya segitiga tersebut adalah sama panjang. Jadi oleh kerana diberi di sini semua, jadi bermaksud pernyataan ini adalah palsu. Hanya sebahagian sahaja yang mempunyai sisi yang sama panjang. Soalan D, sebilangan poligon mempunyai 5 sisi. Jawapan ini adalah benar. Jadi untuk kes poligon yang mempunyai poligon ada banyak bilangan sisi. Jadi ada yang 5 sisi, ada yang 6 sisi dan sebagainya. Jadi oleh kerana sebilangan, jadi ianya adalah benar. Soalan E, semua bulatan boleh dibahagikan kepada 8 sektor yang sama saiz. Jadi ini adalah benar. Okay, bulatan, kalau kita buat garis simetri di tengah-tengah ini, okay, bahagikan kepada 4. 4 dilipat 4, jadi kita akan dapat 8 sektor yang sama saiz. Jadi ini adalah benar. Seterusnya kita belajar tentang penafian suatu pernyataan. Jadi untuk satu pernyataan, jika asalnya ialah pernyataan P, jadi untuk membuat penafian, ianya adalah kita tuliskan ini simbolnya disebut tilde P. Jadi untuk penafian, tilde ini boleh merujuk kepada, kita boleh gunakan perkataan tidak ataupun bukan.
Jadi untuk ayat yang biasa kita boleh gunakan perkataan tidak ataupun bukan. Jadi untuk kes yang lain, jika asalnya ialah tanda sama, kita boleh gantikan dengan tidak sama dengan. Sebagai contoh, kita menggunakan perkataan tidak atau bukan untuk menafikan suatu pernyataan. Penafian pernyataan P ditulis sebagai tilde P. Proses ini akan menukar suatu pernyataan benar kepada pernyataan palsu dan sebaliknya. Okay, contoh soalan, buat penafian menggunakan perkataan tidak ataupun bukan. 12 ialah gandaan 5. Jadi untuk membuat penafian, kita letakkan perkataan bukan ataupun tidak. Jadi tertuliskan 12 bukan gandaan 5. B41 ialah nombor genap. Jadi bentuk penafian letakkan perkataan bukan, 41 bukan nombor genap. C, semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Jadi bukan semua gandaan 5 ialah gandaan 10. 0.4 cm, 0.4 meter bersamaan dengan 400 mm. Jadi dari sini kita letak perkataan tidak, 0.4 meter tidak bersamaan dengan 400 mm. Berikut ialah latihan praktiskan diri 3.1b muka surat muka surat 50. Bentuk satu penafian tilde P bagi setiap pernyataan P berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Kemudian tentukan nilai kebenaran penafian tersebut. Jadi yang pertama, 819 ialah gandaan 9. Jadi untuk membuat penafian kita letakkan perkataan tidak di mana tidak atau bukan di tempat yang sesuai. Okey, contohnya di sini 819 ialah bukan gandaan 9. Okey, untuk nilai kebenarannya kita akan tentukan. Yang kedua, lelayan mempunyai dua paksi simetri. Jadi kita letak di sini, letakkan perkataan tidak. Yang ketiga, kon mempunyai satu muka melengkung. Kon tidak mempunyai satu muka lengkung. Yang keempat, dua garis lari mempunyai kecerunan yang sama. Kita letakkan di sini tidak mempunyai kecerunan yang sama. Yang kelima, semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama. Jadi kita letak kat sini, di depan bukan semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama. Jadi penyelesaiannya, ayat penuhnya ialah, yang pertama tadi, 819 bukan gandaan 9. Jadi kita cuba bahagikan dengan 9, dibahagikan tanpa baki bermaksud ianya adalah gandaan. Jadi apabila dibuat penafian, pernyataan ini adalah palsu. Lelayang tidak mempunyai dua paksi simetri. Jadi lelayang dua yang di atas ini sama panjang, yang di bawah ini sama panjang. Jadi hanya satu sahaja paksi simetrinya. Jadi jika diletakkan perkataan tidak mempunyai dua paksi simetri, bermaksud pernyataan ini adalah benar. Okey, nombor 3, kon tidak mempunyai satu muka melengkung. Tidak mempunyai satu muka melengkung. Jadi ini adalah bentuk kon. Kon mempunyai satu permukaan melengkung. Jadi apabila letakkan tidak, bermaksud pernyataan ini adalah palsu. Yang keempat, dua garis lari tidak mempunyai kecerunan yang sama. Merujuk pada dua garis yang selari bermaksud kecerunannya adalah sama. Jadi jika diletakkan perkataan tidak di sini bermaksud pernyataan ini adalah palsu. Yang kelima, bukan semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama. Jadi pernyataan ini adalah benar, ada juga punca persamaannya adalah sama. Okay, ada yang sama, ada yang tidak sama. Jadi kalau disebut bukan semua, bermaksud pernyataan ini adalah benar. Seterusnya kita belajar nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau perkataan atau. Jadi contohnya pernyataan yang pertama ditandakan sebagai P, pernyataan yang kedua ditandakan sebagai Q. Apabila kita menggabungkan kedua-dua pernyataan ini dengan perkataan dan, apa yang berlaku ialah
Dan ini merujuk lebih kepada palsu di mana syaratnya adalah ketat. Jadi untuk menjadikannya penyataan benar, kedua-duanya mestilah benar, barulah keseluruhannya adalah benar. Jika salah satunya adalah palsu, maka keseluruhan penyataan majmuk dengan perkataan dan ini adalah palsu. Dengan kata lain, untuk gabungan perkataan dan syaratnya adalah lebih ketat, lebih banyak palsu daripada benar. Jadi untuk perkataan gabungan perkataan atau pula, umpamanya ini syaratnya lebih longgar, bermaksud lebih banyak benar daripada palsu. Jika ada salah satu benar, maka keseluruhannya adalah benar. Benar-benar, keseluruhannya benar, benar, palsu, ada benar. Jadi atau di sini keseluruhannya adalah benar. Yang seterusnya palsu benar, ada benar, salah satu benar, jadi keseluruhannya adalah benar. Untuk palsu, kedua-duanya palsu sudah tentu keseluruhannya juga adalah palsu. Contoh soalan, tentukan dua penyataan P dan Q daripada penyataan majmuk di bawah. Jadi yang pertama ini ialah P, yang berikut ini ialah Q. Okay, untuk B pula, 9 dan 91 ialah nombor perdana. P ialah ini merujuk kepada 9 ialah nombor perdana, itu ialah P. Q pula 91 ialah nombor perdana. Untuk C, P ialah 2 kuasa 2 sama dengan 4. Manakala Q pula 2 kuasa 3 bersamaan dengan 8. Dan D, negatif 9 kurang daripada 10 ini ialah P. 9 kurang daripada 10 ini ialah Q, penyataan Q. Sekarang kita buat latihan melibatkan pernyataan majmuk. Okay, gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan menggunakan perkataan yang diberi dalam kurungan untuk membentuk pernyataan majmuk. Jadi ada dua pernyataan iaitu P dan Q di sini. Jadi untuk menggabungkannya dengan perkataan majmuk yang diberi atau caranya ialah untuk ayat yang sama ini kita tulis sekali sahaja. Jadi yang berlainan ini 2 dengan 3 ini sambungkan dengan perkataan atau. Ia akan jadi 2 atau 3. Yang sama ini tuliskan kembali. 2 atau 3 ialah faktor perdana bagi 6. Jadi penyelesaiannya ialah, ayat yang penuhnya ialah 2 atau 3 ialah faktor perdana nombor 6. Untuk P, kita lihat di sini ayat yang sama ialah kon mempunyai. Kon mempunyai. Jadi yang sama ini kita tulis sekali sahaja. Kon mempunyai. Yang belakang ini kita tuliskan satu bucu. Kemudian letakkan pernyataan majmuk yang diberi dan kemudian tulis satu lagi yang berbeza ini. Jadi kon mempunyai satu bucu dan satu satah. Untuk soalan C, kita lihat di belakang ini sama, ialah segi 4 selari, Jadi tulis sekali sahaja. Yang berbeza ini kita tuliskan rhombus. Okey, gunakan pernyataan majmuk dan rhombus dan ambil perkataan yang satu lagi ini trapezium. Kemudian salin semula ayat yang sama. Ialah sisi 4 selari. Jadi itulah cara menulis pernyataan majmuk. Soalan nombor 2, tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk yang berikut. Pernyataan majmuk yang digunakan ialah dan juga atau. Jadi untuk menjawab, kita perlu ingat untuk pernyataan yang pertama, jika benar, yang kedua benar. Untuk kata hubung dan, jika kedua-duanya benar, barulah pernyataan majmuk tersebut adalah benar. Jika salah satunya palsu, sebagai contoh palsu benar, benar, palsu, palsu, palsu. Jadi untuk dan, lebih banyak palsu daripada benar. Jadi untuk benar, jika kedua-duanya benar sahaja, barulah kata hubung dan ini keseluruhannya adalah benar. Jika salah satunya palsu, maka pernyataan majmuk tersebut adalah palsu. Okey, berbeza pula dengan pernyataan majmuk atau ini lebih banyak benar daripada palsu. Jadi, jika salah satu benar, maka keseluruhannya adalah benar.
Dalam kes ini benar, benar dan benar. Salah satu benar keseluruhannya adalah benar. Dan jika kedua-duanya adalah palsu, tentulah keseluruhannya pernyataan majmuk ini adalah palsu. Jadi untuk A ini 49 ialah gandaan 7. Ini adalah benar. Dan nombor kuasa 2 sempurna juga benar. Jadi keseluruhannya adalah benar. Okay, kata hubung dan kedua-duanya benar. Keseluruhannya adalah benar. Jadi untuk B, 3 jam bersamaan dengan 120 minit. Jadi 1 jam 60 minit, 3 jam bermaksud lebih daripada 120. Jadi ini adalah palsu. 4 minit bersamaan 240 saat. 4 darab 60, 240 saat. Yang ini adalah benar. Jadi palsu dan benar, keseluruhan adalah palsu. Okay, untuk C pula, perkali bagi 9X ialah 9. Dan 9 itu adalah benar, 900 bersamaan dengan kosong ini adalah palsu. Sepatutnya bersamaan dengan 1. Jadi benar, palsu, kata hubung dan. Jadi keseluruhannya adalah palsu. Soalan D. 3 ialah unsur bagi set 1, 2, 5. Oleh kerana unsur 3 tiada dalam set ini, maka ini adalah pernyataan palsu. Dan set 8 dan 9 merupakan subset kepada set 6, 7, 8. Jadi oleh kerana 9 tiada dalam set ini, maka ini adalah palsu. Jadi palsu dan palsu, keseluruhannya adalah palsu. Soalan E, 2/9 boleh dianggap sebagai perpuluhan berulang. Jadi kita cuba gunakan kalkulator. 2 dibahagikan dengan 2/9 bersamaan dengan perpuluhannya adalah 0.2222. Jadi ini adalah benar. Ini adalah benar atau kurang daripada 1. Oleh kerana dia dapat 0.2222, kurang daripada 1 ini adalah benar. Jadi keseluruhannya adalah benar. Yang berikutnya F, 4/5 ialah pecahan wajar. Jadi ini adalah benar. Satu lagi, 5/4 ialah pecahan wajar. Jadi ini adalah palsu. Ini merupakan pecahan tak wajar. Jadi untuk pernyataan majmuk atau benar atau palsu, untuk atau pernyataan majmuk tersebut adalah benar kerana salah satunya benar. G pula, 6 ialah nombor ganjil, ini ialah palsu. 8 ialah nombor ganjil, ini ialah palsu. Jadi palsu atau palsu, keseluruhannya adalah palsu. Okay, hash, punca kuasa 4 bagi 64 ialah 2. Jadi ini ialah palsu. Ini ialah palsu. 2 kuasa 3 bersamaan dengan 8 ini adalah benar. Jadi palsu atau benar, oleh kerana salah satunya benar, di antaranya atau, jadi keseluruhannya adalah benar. Alhamdulillah, selesai video bahagian pertama untuk bab yang ketiga, penakkulan logik. Jumpa lagi dalam video bahagian yang kedua. Doakan kebaikan untuk keluarga cikgu. Sekian, terima kasih.